YouTube. Okay. So nanti cikgu akan buat. Okay, cikgu akan upload dalam YouTube. So nanti kamu boleh tengok balik lah. Okay. So nanti dekat YouTube nanti kamu search je cikgu punya YouTube. Okay. Okay, itu nama YouTube cikgu. Dah cukup dengar apa yang cikgu cakap. Manalah tahu kamu nak ulang lagi ke kan, nak sambung study ke kan. Okay. Okay, cikgu nak tanya. Sekarang ni kamu boleh dengar suara cikgu clear tak? Dah subscribe dah. Kalau dah subscribe lagi bagus. Dah subscribe lagi bagus. Okay, boleh dengar clear Okay, sebab cikgu nak tunjuk video dulu pada kamu. Cikgu ada video yang cikgu nak. Apa Kisha? Okay, bagus sudah subscribe. Okay, mari kita tengok video dulu. Cikgu nak tunjuk video pada kamu. Okay, ini adalah tanaman padi Okay, ini ialah tanaman padi. Okay, kalau ada kamu pakai pakai speaker ke, pakai kamu boleh pasang volume dia sikit ke, Okay, kita mula Menurut tradisi petani di negeri Kedah pada zaman lampau, musim tanaman padi dikira mengikut bulan Piama apabila hujan mula turun sekitar bulan Mei hingga Oktober setiap tahun. Sebelum penanaman padi bermula, tapak semayan disediakan terlebih dahulu. Ini adalah peringkat pertama proses penanaman padi. Tapak semayan akan digembur menggunakan sisir dan pada waktu yang sama, rumput rampai yang mati atau disebut kapar ditarik ke tepi supaya tapak semayan menjadi bersih. Pada tahap ini, gulung air dikorek bagi mengalirkan air yang berlebihan keluar daripada tapak semayan. Ini cara tanaman padi Badai adalah proses meratakan tanah di tapak semayan. Ia menggunakan kerbau untuk menarik sisir yang dicucuk pada batang pisang lebih kurang 6 kaki panjang. Sisir adalah sejenis alat yang lazimnya diperbuat daripada batang nibung. Seterusnya, padi benih dipilih dengan cara mengurui padi daripada simpanan hasil tahun sebelumnya. Mengurui adalah satu cara membuang padi-padi hampa daripada padi yang bernas dan berisi. Padi benih disukat menggunakan gantang dan dimasukkan ke dalam guni untuk direndam. Mengikut kelazimannya di Kedah, 4 gantang padi benih cukup untuk 1 relung bendang. Guni yang berisi padi benih diikat kemas dan direndam selama lebih kurang 48 jam bagi mengembangkan padi. Kemudian dituas untuk diperap selama 2 malam lagi bagi mengeringkan air dan membiarkan padi bercambah. Ini potong padi bercambah dimasukkan ke dalam bakul sebelum dibawa ke tapak semayan. Selalunya kerja-kerja ini dilakukan oleh kaum wanita. Menurut kelaziman petani zaman dahulu, tapak semayan ditepung tawar terlebih dahulu supaya terhindar daripada musuh dan penyakit padi. Setelah selesai menepung tawar, barulah padi benih ditabur ke petak semayan. Tapak semayan harus dijaga dengan baik. Selalunya ia dipagar menggunakan belat yang diperbuat daripada batang buluh yang dibelah dan dijalin menggunakan rotan.
Belat dapat menghindarkan binatang ternakan seperti itik dan ayam daripada masuk ke dalam petak semaian dan merosakkan benih yang telah ditabur. Semasa anak semai membesar, paras air mesti dikawal. Timba hayun digunakan untuk memasukkan air ke dalam petak semaian. Apabila kita menanam, batas bendang dibersihkan dengan menggunakan tajam. Begitu juga dengan kerbau yang digunakan untuk kerja-kerja membajak. Okey, ini kerbau yang digunakan untuk tolong dia menanam padi. Nampak kerbau dia macam mana? Besar kerbau dia. Penyediaan bendang Ini zaman dulu, kita zaman sekarang. Zaman sekarang dah tak guna kerbau. Yang bergantung kepada kerak kerbau tenggala. Peringkat ini disebut meluk. Kerbau digunakan sepenuhnya sepanjang kerja-kerja tenggala dengan menggunakan peralatan-peralatan tradisional. Semasa kerja tenggala, petani menggunakan beberapa kata-kata tertentu bagi memberi arahan kepada kerbau. Kata-kata ini sememangnya digunakan oleh kebanyakan petani zaman dahulu seperti hai, bermakna arahan untuk kerbau berjalan ke depan. Cah, arahan untuk kerbau masuk ke kanan. Sok, arahan kerbau belok ke kiri. Palin, arahan untuk kerbau berpusing. Dan diam, arahan supaya kerbau berhenti. Kok diperbuat daripada kayu keras berbentuk bengkok dan diletakkan di atas tengkok kerbau. Tali tenggala merupakan dua utas tali yang sederhana besar berukuran 10 kaki panjang di sebelah kanan dan 7 kaki di sebelah kiri. Pukang adalah kayu lengkung berukuran 2,5 kaki panjang digunakan untuk mengikat tali tenggala pada bahagian tengah dan belakang kerbau. Besi ekor anjing ialah besi yang digunakan untuk mencakok bahagian canggung buaya-buaya. Okey, cikgu nak tanya, kamu faham tak ni apa yang dia cerita tentang padi? Faham tak? Boleh faham tak apa yang dia cerita tentang padi? Boleh faham kan? Dia slow kan? Dia cerita satu. Okey. Okey. Apa? Apa dia? Okey, ada lagi cikgu nak tunjuk video lain pula. So, video dekat tu cikgu stop dulu. Sekejap. Okey, kita tengok video yang ni pula.
Like apa? Dia suara dia tak? Ataupun video tersangkut ke? Video tersangkut. Oh, video tersangkut. Okey, sekejap. Cikgu cuba betulkan balik. Sekejap. Sekejap. Okey, sangkut lagi tak? Ada sangkut lagi tak? Sangkut lagi tak? Sangkut lagi. Tak sangkut dah? Okey. Sangkut lagi? Dia macam cepat lepas tu Cuba ada beberapa refresh balik. Tak apa. Okey, dah okey tak? Dah okey tak? masih. Sangkut lagi ke? Okey, kalau sangkut juga tak boleh buat apa lah. Cikgu tak tahu nak boleh sangkut. Ya, sedia okey je. Sangkut lagi ya? Okey, tak apa. Okey, so kalau sangkut juga tak apalah. Nampaknya dia cemburu dengan dia. Tak apalah, dia nak cemburu tu biarlah dia, tak apalah. Nanti cikgu bagi link sekejap. Okay, cikgu bagi link, nanti kamu tengok Okay, nanti kamu tengok. Okay, tak apa. Okay. Okay, kita tengok pertanian. Okay, ini adalah sambungan daripada yang hari tu. Okay, ini ialah sambungan daripada yang hari tu. Okay, kita lihat kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Apa mereka punya kegiatan? Okay, kamu tak tahu tak? Sekejap, cikgu lupa buka kamera. Dah nampak cikgu kan? Sekejap. Cikgu change background sekejap. Sekejap Sabar sekejap Okay, video cikgu like tak? Video cikgu ada sangkut-sangkut tak? Dia ada macam dua. Oh, yang dua-dua tu? Oh, okay, yang tu tak apalah, yang tu memang biarkan ada dua-dua lah. Okay, mari kita tengok. Okay, cikgu dah present dah. Okay, mari kita tengok. Apakah aktiviti masyarakat Melayu pada zaman dahulu? Okay, antara aktiviti masyarakat Melayu pada zaman dahulu ialah pertanian. Jadi yang kamu tengok tadi itu adalah contoh pertanian. Tapi pertanian yang kamu tengok video tadi itu lebih moden sikit. Moden sikit daripada masyarakat dulu-dulu. Okay? Jadi mereka juga buat perdagangan. Mereka mengutip hasil hutan dan laut. Dan juga mereka membuat perlombongan dan pembuatan. Okey, kita tengok pertanian. Okey, kamu boleh nampak kat sini semua orang buat pertanian pada waktu itu. Okey. Kenapa ramai orang buat pertanian? Okey, kamu kena tahu satu perkara. Pada waktu itu, mana ada orang kerja doktor? Mana ada orang kerja engineer? Mana ada orang kerja bawa Grab, bawa taksi? Mana ada? Mana ada orang kerja bawa bas? Mana ada orang kerja duduk dekat office? Mana ada?
Mana ada. Dulu cikgu pun tak ramai pada zaman dahulu. Ada yang tempat yang tak ada cikgu langsung. Jadi mereka pada zaman dahulu, mereka tak banyak pekerjaan. Jadi antara pekerjaan yang mereka boleh buat ialah pertanian. Kenapa mereka buat pertanian? Sebab dengan pertanian lah mereka boleh makan. Kamu pernah tak dengar peribahasa? Apa peribahasa dia? Cikgu dah lupa dah peribahasa. Dia macam tidak rugi kalau kita berbudi kepada tanah. Peribahasa dia tidak rugi kalau kita berbudi kepada tanah. Maksudnya kalau kamu jenis yang suka bercucuk tanam, kamu suka tanam pokok apa semua, kalau kamu jenis yang suka tanam pokok apa semua, kamu nak tahu tak, kamu akan rugi tau. Sebab kamu boleh makan. Cikgu tak tahu rumah kamu semua dekat mana. Mungkin ada yang rumah flat, mungkin ada yang rumah landed yang ada tanah. Cikgu tak tahu rumah kamu macam mana. Tapi kalau rumah kamu ada tanah, cuba kamu tanam pokok. Kalau kamu tanam pokok sayur, cepatlah kamu dapat makan. Tapi kalau kamu tanam pokok buah, contohlah kamu tanam pokok durian. Dia bukannya kamu tanam hari ni, bulan depan dah boleh makan. Mana boleh, pokok baru nak hidup. Pokok kecil lagi. Tapi kalau kamu tanam pokok sayur, biasanya sebulan macam tu dah okey dah tu. 2 bulan tu dah boleh makan dah. Tapi kalau kamu tanam contoh macam pokok durian, pokok mangga, lama bertahun-tahun. Okey, cikgu yakin kamu mesti ada kampung kan? Kampung dekat rumah nenek kamu, mak atuk kamu kan? Okey, rumah datuk dan nenek kamu mesti ada banyak pokok buah. Betul tak? Banyak. Kan? Banyak kan? Banyak pokok buah kan? Okey, pernah tak kamu tanya datuk dan nenek kamu, kenapa mereka tanam pokok? Pernah tak tanya kenapa mereka tanam pokok? Kan? Pernah tak ditanya macam kenapa datuk dan nenek tanam pokok? Sebab, nak tahu sebab apa? Sebab nanti anak cucu boleh makan. Sebab itulah biasanya datuk dan nenek kita, masa dia muda-muda dulu, dia akan tanam pokok awal. Supaya bila nanti anak-anak dia dah besar, cucu-cucu dia dah besar, boleh makan. Macam cikgu dekat kampung kan, datuk dan nenek cikgu, dekat sekeliling rumah datuk dan nenek cikgu, banyak gila buah, pokok buah. Pokok rambutan lebih dari 10 pokok. Itu baru buah rambutan. Banyak buah ni, pokok petai. Semua ada kat situ. Pokok pisang macam-macam. Jadi sekarang tahu tak, bila anak dah cucu balik kampung kan, mereka tak payah beli dah. Sekarang ni kalau kita nak makan rambutan, kita beli kan. Betul tak? Kita pergi beli kat luar kan. Tapi kalau lah dekat kampung, kamu tak payah beli. Kamu ambil je dekat rumah. So sebab tu lah kita dapat lihat orang tua zaman dahulu, datuk dan nenek kita, orang suka tanam pokok. Lebih-lebih lagi pokok buah. Sebab pokok buah ni dia boleh tahan lama. Dia boleh tahan 10 tahun, lebih dari 10 tahun, 20 tahun pun boleh. Tu pokok rambutan yang dekat kampung cikgu tu, daripada cikgu sebelum lahir sampai sekarang cikgu dah umur berapa pun masih hidup lagi pokok. Banyak lagi buah dia. Barulah biasanya mereka akan tanam pokok. Okey, tetapi ada juga pokok yang kena tanam ikut musim. Maksudnya kamu tak boleh tanam sesuka hati. Contoh macam pokok durian, kamu boleh tanam dia bila-bila kamu nak tanam, tak ada masalah. Contoh dia apa? Padi. Tadi kamu ada tengok video tadi kan? Kamu ada tengok video tadi kan? Dia kata kalau nak tanam padi ni kena ikut musim, betul tak? Kan? Kena ikut time dia, kena ikut masa dia. Tak boleh suka hati dia nak tanam pokok. Nak tanam pokok padi ni. Dia kena ada apa? Ada masa dia yang sesuai. Dia bukan sesuka hati kamu, dia nak tanam bila-bila. Tisha kata apa? Nenek saya ada banyak pokok durian. So kamu boleh makan kan? Tak payah beli kan? Okey. So macam padi tadi, kamu kena tanam ikut masa dia. Kamu tak boleh tanam pada waktu kemarau dan kamu tak boleh tanam pada waktu banjir. Kalau kamu tanam pada waktu, sebab pokok padi ni dia perlukan air. Okey, dia perlukan air, dia kena tanah yang lembut. Dia tak boleh tanam dekat tempat yang kering. Kalau kamu tanam dekat tempat yang kering, matilah pokok tu, matilah. Pokok padi tu tak boleh. Tanam dekat banjir besar sampai habis
pokok padi yang mau habis tak boleh juga. Tercabutlah pokok padi tu nanti. Lama-lama mati pokok padi tu. Dia kena ada air, tapi air macam nampak dalam gambar tu kan. Dia kena air macam tu je. Tak boleh tinggi sangat air. Kalau tinggi sangat, matilah pokok. Selain daripada itu, ada pokok pisang. Nampak pokok pisang dekat belakang tu. Sebelah kiri tu, pokok pisang. Buah pala, ubi kayu. Ubi kayu. Siapa pernah makan ubi kayu? Siapa pernah makan ubi kayu? Ada tak yang pernah makan ubi kayu? Ubi kayu. Saya Pernah makan? Tak pernah makan. Ada yang tak pernah makan, ada yang pernah makan. pernah. Ubi kayu tu macam mana cikgu nak terang? Ubi kayu cikgu tak tahu nak terangkan macam mana. Betul. Ubi kayu tu biasanya dia rebus. Pernah makan? Ubi kayu biasanya kita rebus. Okey. Ubi kayu ni kamu nak tahu tak sedap tau. Dulu kayu. Sebab ubi kayu ni kenyang tau. Dan biasanya dulu, kalau zaman-zaman masa cikgu kecil-kecil dulu, ubi kayu ni biasanya mak cikgu atau nenek cikgu dia akan rebus. Rebus, lepas tu makan dengan kelapa yang warna putih-putih tu kan, dia punya habuk kelapa tu. Habuk apa tu? Kelapa lah, kelapa yang kena mesin tu. Makan dengan sambal pun boleh. Biasanya yang makan dengan sambal ni orang Jawa. Orang Jawa, yang etnik Jawa biasa makan dengan sambal. Betul? Orang Jawa biasanya mereka makan dengan sambal. Tapi kalau orang Melayu yang biasanya kita makan dengan kelapa yang dicampur dengan gula. Betul Dasha. Kita makan kelapa dicampur dengan gula, dia rasa manis-manis sikit. Tapi ada yang makan dengan sambal. Biasanya kalau orang Jawa dimakan dengan sambal. Tapi orang Jawa biasanya dia akan rebus, lepas tu dia akan goreng. Sebab cikgu pernah makan dulu. Dia rebus, lepas tu dia goreng. Tapi kalau orang Melayu yang biasa ni, dia rebus je, dia tak goreng. Dia rebus, lepas tu dia makan dengan kelapa dan so Emir orang Jawa ke? Keluarga orang Jawa? Biasa kalau orang Jawa memang makan dengan sambal. Okey, jadi hasil tanaman yang diusahakan, bukan orang Jawa, tapi pernah makan lah. Mungkin lah ada orang tu dia ni kot. Okey, jadi hasil tanaman ini dipasarkan untuk memenuhi keperluan penduduk. Okey, contohlah kamu tanam padi. Takkanlah kamu nak tanam padi sikit je. Tak berbaloi lah kalau kamu nak tanam padi sikit je, buat penat je. Kamu tengok dia punya sawah padi bersama ni. Okey, untuk apa? Untuk nanti semua orang boleh makan. Kalau dia buat sikit je, untuk dia je lah makan, rugi je lah. Dan tu yang lain tak dapat makan, dia seorang dia makan. Orang lain nak makan beras juga, nak makan nasi juga. Jadi dia akan tanam banyak-banyak untuk orang lain. Jadi mereka akan tukarlah makanan tu. Contohlah kamu usahakan padi, kamu buat beras kan. So nanti contohlah orang lain usahakan peternakan ayam. So kamu tukar je lah. Kamu ambil beras kamu bagi dia bagi kamu ayam. Settle masalah. Settle masalah, tak ada masalah dah. Okey, boleh faham tak ada masalah dah. Selesai masalah. Okey, kemudian. Cikgu rasa memang line cikgu slow sikit. Okey, kemudian video yang tak sempat cikgu nak tunjuk kepada kamu tadi ialah perdagangan. Cikgu nak tunjuk kamu tadi tentang perdagangan sebenarnya. Okey, Kepulauan Melayu berada di jalan laut perdagangan timur dan barat menyebabkan kegiatan perdagangan kerajaan Melayu awal berkembang maju. Jadi kewujudan pelabuhan memudahkan pedagang untuk singgah dan menjalankan perdagangan di Kepulauan Melayu. Okey, kamu nak tahu tak? Kita punya negara kita ni, okey, tanah Melayu, sebelum jadi Malaysia tanah Melayu tanah Melayu ni terletak dekat tengah-tengah laluan laut antara India dan China. Dulu India dan China ni cikgu bukan cakap tentang bangsa India, bangsa China tau. Jangan salah faham. Negara India dan negara China yang cikgu maksudkan.
Jadi negara-negara ini merupakan negara-negara perdagangan yang utama. Okey, merupakan negara perdagangan yang utama. Negara yang hebat dalam perdagangan iaitu India dan juga negara China. Mereka sangat hebat dalam perdagangan. Pedagang India mereka selalu pergi ke China. Pedagang China selalu pergi ke India. Jadi apabila mereka pergi sana pergi sini tu, mereka akan lalu dekat tanah Melayu. Sebab apa? Sebab tanah Melayu ini terletak di tengah-tengah. Jadi mereka akan singgah di tanah Melayu. Okey. Contoh cikgu bagi. Okey, contohlah kamu duduk Selangor, kamu nak balik Kelantan. Okey, kamu ada tak yang kampung dekat Kelantan? Yang duduk Selangor, kampung dekat Kelantan. Ada tak? Saya. Ada. Cikgu rasa mesti ramai kan yang duduk dekat Selangor tapi kampung dekat Kelantan. Okey, kalau kamu duduk Selangor, kamu balik Kelantan, mesti kamu akan orang Kelantan, kampung Selangor. Terbalik pula. Okey. Kalau kamu balik, contohlah kamu daripada Selangor ataupun kamu daripada Kelantan, ni kamu balik ke, contohlah kamu Selangor, kamu balik ke Kelantan. Mesti kamu akan lalu dekat Bandar Bentong, betul tak? Kan? Mesti kamu akan lalu Bandar Bentong. Pernah lalu tak Bandar Bentong? Pernah lalu tak? Pernah kan? Tidur je. Alah, tak best lah kalau tidur je. Okey. Kalau kamu pernah lalu, biasanya kamu nak tahu tak? Bentong ni adalah tempat persinggahan. Biasanya kalau orang daripada Kelantan nak balik ke Selangor ataupun manalah, dia akan singgah dekat Bentong. Sama juga, kalau orang daripada Selangor, mereka nak balik Kelantan, mereka akan singgah dekat Bentong. Okey, kenapa cikgu cakap macam tu? So, Bentong ni sebenarnya samalah macam tanah Melayu. Sebab Bentong ni terletak dekat tengah-tengah antara Kelantan dan Selangor. Tanah Melayu pula terletak tengah-tengah antara negara China dan negara India. Okay? Dia terletak di tengah-tengah antara negara India dan juga negara China. So, macam Bentong tadi, okey, mesti cikgu rasa mestilah mak ayah kamu mesti akan singgah dekat Bentong. Biasanya lah. Biasanya memang ramai akan singgah dekat Bentong. Singgah untuk makan dulu ke, untuk minum air ke, untuk pergi tandas tu, biasanya akan singgah dekat Bentong. Okey? Sebab kalau daripada Selangor nak pergi ke Kelantan, biasanya kan tak ada RNR. Kalau ada pun dah sampai dekat mana? Yang dah hujung-hujung lah, jauh lagi lah. So kalau kamu daripada Selangor, biasanya yang paling dekat kamu boleh berhenti adalah RNR lain kan ada kan. Contoh RNR Gombak ada, Genting Sempah ada, ataupun kamu boleh berhenti dekat Bandar Bentong. Boleh makan dekat kedai kat sana. Kan, boleh juga kan. Okey, kenapa cikgu cakap Bentong? Sebab cikgu adalah orang Bentong. Cikgu duduk Bentong sebenarnya. Cikgu asal dekat Bentong, tapi sekarang ni cikgu duduk dekat Selangor. Bentong tu rumah parent cikgu. Okey. Bentong tu rumah parent cikgu. Cikgu duduk kat Selangor. Okey. Jadi tanah Melayu ni terletak dekat tengah-tengah. Okey. Tanah Melayu ni terletak tengah-tengah. Jadi apabila mereka bergerak ke satu tempat, mereka akan singgah. Jadi apabila mereka singgah, dia akan menyebabkan perniagaan dekat tempat tu akan semakin maju. Orang semakin ramai akan datang dekat tempat tu. Okey? Semakin ramai yang akan datang dekat tempat tu. Itulah pentingnya berada di tengah-tengah haluan. Okey? Okey, hasil hutan pula. Okey, kita tengok hasil hutan pula. Okey, untuk hasil hutan pula, okey, hasil hutan dan hasil laut ya. Kerajaan Melayu awal kaya dengan hasil hutan dan hasil laut. Apa contoh hasil hutan kita? Okey, cuba tengok ni, hutan kita. Kenapa tu? Okey, cuba tengok hasil hutan kita ni. Kita ada kayu gaharu. Okey, cikgu nak tanya kamu, tahu tak apa fungsi kayu gaharu? Tahu tak apa fungsi kayu gaharu? Betul, untuk buat minyak wangi. Okey, betul Dasha, untuk buat minyak wangi. Okey, mereka akan gunakan kayu gaharu. Okey, kamu nak tahu tak? Antara kayu yang paling mahal dekat dunia ni ialah kayu gaharu. Kamu nak tahu tak, kayu gaharu ni kalau kamu ada tanam dekat rumah kamu,
Tapi sebenarnya tak boleh, kamu tak boleh tanam sesuka hati sebenarnya. Tapi cikgu rasa ada je yang tanam senyap-senyap. Kamu nak tahu tak, pokok gaharu ni, kalau kamu ada sebatang pokok gaharu yang besar, dia macam pokok balak tu. Besar pokok ni. Kamu nak tahu tak, kalau kamu jual satu batang pokok yang besar tu, kalau kamu jual, kamu jadi kaya raya tau, kamu jadi billionaire tau. Kamu boleh jadi billionaire tau tiba-tiba. Bukan dekat Malaysia je, dekat tempat lain pun ada. Dekat Indonesia ada. Dekat Thailand pun tak silap cikgu ada. Boleh kaya tau. Boleh jadi kaya tau. Kamu lagi kaya daripada orang kaya dekat Malaysia. Kalau ada sebatang pokok je kamu jual. Sebab harga dia sangat mahal. Harga kayu gaharu dia sangat mahal. Memang kaya lah kamu kalau dapat cikgu. Ni tak boleh ditanam sesuka hati sebenarnya. Pergilah cari di hutan kalau kamu jumpa. Biasanya pokok gaharu ni dia simpan, sekarang ni pokok gaharu ni dia simpan dekat dalam hutan simpan. Hutan simpan ni, hutan simpan ni adalah hutan yang dijaga. Kamu tak boleh senang lenang masuk dalam tu. Bukan suka hati kamu masuk, kamu ambil pokok. Kamu kena tangkap. Kita pergi pula dekat satu lagi hasil hutan yang paling terkenal sekali di Malaysia, iaitu rotan. Rumah siapa yang ada rotan yang macam ni? Rumah siapa ada rotan macam ni? Saya nak tahu rumah siapa yang ada rotan yang macam ni? Rumah Dasha tak ada. Rumah siapa ada rotan macam ni? Tak ada juga. Ada tak rumah yang ada rotan macam ni? Wah, semua tak ada rotan macam ni. Baik betul kamu. Kamu ni budak yang baik, bagus. Cikgu masa kecil dulu, rotan macam ni ada. Tapi mak cikgu tak pakai. Amir ada. Pakai rotan ni. Mak cikgu akan pakai hanger. Dia pakai hanger. Dia sama ada pakai hanger, dia tubit, itulah rotan yang ada. Dia pakai hanger je. Ataupun bulu ayam. Kalau kena memang merah lah kena. Kalau kena pukul. Memang siap lah kena. Sebab cikgu nakal masa kecil dulu. So memang hanger tu dah biasa dah kena. Betul, kuasa sakti. Memang sakit kalau kena lah. So rotan ni nak guna untuk apa? Apa fungsi rotan ni? Selain daripada merotan kita. Kan? Lagi rotan ni guna untuk rotan kita kan. Jadi apa lagi fungsi dia? Banyak. Rotan ni boleh guna untuk buat perabot. Okay? Untuk buat perabot. Buat perabot boleh pakai rotan. Buat kursi ke, buat meja ke daripada rotan. Banyak. Banyak sebenarnya. Banyak fungsi dia lagi. Okay? Okay, selain daripada itu ni, kapur barus. Yang ni cikgu nak tanya kamu. Tahu tak kapur barus ni guna untuk apa? Siapa tahu? Siapa tahu kapur barus ni? Betul Dashril. Guna untuk mandikan jenazah. Okay, nanti kalau kita suatu hari nanti kita mati, nanti orang akan mandikan kita menggunakan air kapur barus. Okay, cikgu nak tanya satu soalan lagi. Ada tak sesiapa yang pernah mandikan jenazah? Sebab kamu masih kecil lagi kan? Saya. Pernah? Jenazah siapa kamu mandikan? Ustazah. Jenazah Ustazah? Siapa yang jawab tu? Jenazah siapa? Ustazah? Bukan. Jenazah siapa kamu mandikan? Air limau. Okay, Dasha pernah mandikan jenazah arwah atuk ya. Okay, macam ni. Biasanya kalau kita nak mandikan jenazah, okay, mungkin ada yang tak faham. Nama Margaret tadi apa Margaret, nama kamu apa Margaret? Nama kamu apa Atau nama kamu memang Margaret? Diva. Nama dia Diva. Diva. Okay, Diva. Okay. Mungkin Diva tak tahu. Jenazah tu maksud dia mayat lah. Mayat orang Islam. Okay. Kalau mayat orang Islam, kita panggil sebagai jenazah. Okay.
Apabila nak mandikan mayat tadi atau jenazah, biasanya mereka akan gunakan air paip dulu, bermula guna air paip. Okay, and then selepas dah bersihkan guna air paip, mereka akan mandikan dengan air paip tadi yang dicampur dengan kapur barus. Dia akan campur dalam baldi air tu. Okay, sebab kalau dalam masyarakat India, biasanya kamu akan bakar, betul tak? Kan? Biasanya mayat akan dibakar kan? Tapi untuk orang Islam, mayat tak dibakar. Mayat akan dimandikan dan akan ditanam dalam tanah. Okay? So, nak azan dah. Cikgu tak habis cerita lagi yang part seram tadi. Sekejap. Sekejap lagi cikgu sambung. Azan. Sekejap. Okay, kita rehat dulu 2 minit, 3 minit. Okay? Bagi laluan untuk azan dulu. Nanti kita sambung balik. Cikgu cerita lagi. Rehat 2-3 minit dulu ya. Okay.
Okey, kita sambung balik ya. Tadi dah rehat kan? Okey, kita sambung balik kita punya apa tadi yang cikgu nak cerita pasal kapur barus tadi. Okey. Jadi kapur barus ni digunakan untuk mandikan jenazah. Okey, tetapi kamu jangan salah faham. Okey. Kamu jangan salah faham. Kamu jangan ingat semuanya adalah untuk mandi jenazah. Okey. Kapur barus ni tak semestinya untuk mandi jenazah. Sebab apa? Kapur barus ni ada yang digunakan untuk buat minyak wangi. Ada. Guna untuk buat minyak wangi. Jangan salah faham. Kayu gaharu dan kapur barus, kedua-duanya digunakan untuk buat minyak wangi. Tapi kamu, yelah memanglah kalau kita bau kapur barus tu, kita akan rasa seram, betul tak? Kan? Kalau kita bau kapur barus tu, kita rasa seram. Tapi kamu janganlah ingat kapur barus tu hanya untuk mandi jenazah. Sebab kapur barus ni sebenarnya adalah pewangi. Okey, pewangi. Okey. Tapi kalau bau kapur barus malam-malam, kamu jaga-jagalah. Okey, seterusnya kita tengok hasil hutan yang lain. Okey, kita ada juga sarang burung. Okey, cikgu nak tanya kamu. Siapa yang pernah minum sup sarang burung ataupun pernah minum ubat sarang burung? Pernah tak? Aiman pernah. Rasa dia macam mana Aiman? Sedap tak? Tak sedap? Sedap? Okey, Aiman, cikgu nak tanya. Kenapa Aiman minum sup sarang burung? Makan sup sarang burung. Kenapa? Untuk apa minum sarang burung tu? Aiman tanya tadi. Hilang dah Aiman. Okey, tak apa. Okey, sarang burung ni nak tahu tak banyak khasiat dia tau. Sarang burung ni orang kata dia baik untuk kesihatan. Bagus untuk kesihatan kita. Selain dari itu, orang cakap boleh awet muda. Boleh awet muda. Boleh jadi muda tau. Orang katalah. Dan sarang burung ni sebenarnya dalam masyarakat Melayu dan India, memang kita tak terkenal dengan sarang burung. Kita tak makan sarang burung. Kita tak minum sup sarang burung. Kita tak buat. Emil pernah juga. Okey. Kita masyarakat Melayu ni biasanya kita tak minum sarang. Tak terkenal sangat. Tak famous sarang burung ni. Sebab sarang burung ni banyak diamalkan oleh orang Cina sahaja. Orang Melayu, orang India memang kurang. Memang ada yang minum dan makan tapi kurang. Yang paling ramai adalah bagi masyarakat Cina. Sebab itulah kalau kamu pergi supermarket, kamu akan jumpa banyak produk-produk daripada sarang burung. Dan biasanya company yang buat ni adalah company-company Cina. Sebab memang khas untuk orang Cina je. Orang Melayu India ni kurang sikit, kita kurang. Tapi sebenarnya sarang burung ni ada banyak khasiat dia. Okay, ada banyak khasiat dia. Okey, itu hasil hutan. Macam mana pula dengan hasil laut? Nampak tak apa benda ni? Ini adalah mutiara. Mutiara ni mahal ya. Okay, mutiara ni ada dalam tiram. So kalau kamu nak jadi kaya, kamu pergilah cari tiram dekat dalam laut. Kamu ambil tiram tu, so dalam tiram tu nanti akan ada tiram lah. Okay, so dalam tiram tu nanti ada mutiara. Okay. Kalau kamu pernah tak tengok cerita Mr. Bean? Cikgu tak tahulah kamu pernah tengok ataupun tidak. Dulu masa cikgu kecil dulu banyak dekat TV. Bukan Mr. Bean yang kartun tau, ni Mr. Bean yang real punya. Ada satu scene dia makan tiram, lepas tu dia muntah. Dia muntah. Sebab tiram tu basi kan, betul tak kan? Ada satu episod. Ada satu episod tiram tu basi dah, rupanya dah busuk dah, dia pergi makan tiram tu. Jadi tiram ni dia boleh makan tau. Dia letak dah, betul, dia tuang dalam beg perempuan sebelah dia tu. Kesian perempuan tu. Okey, tiram ni kita jarang jumpa tiram yang segar macam tu. Memang dekat Malaysia ni tak banyak. Ada jual tau, tapi tak banyak. Ada jual, tapi tak banyak sangat. Tapi kamu nak tahu tak, biasanya kalau mak-mak kamu masak memang guna sos tiram.
Sos tiram kan memang kita selalu guna, betul tak kan? Biasanya kalau mak-mak kamu masak, memang biasanya akan gunakan sos tiram. Cikgu masak pun cikgu gunakan sos tiram juga. Bau sedap. Maggi tiram, betul, sos tiram, sos Maggi tiram lah. Biasanya sos tiram ni kalau kamu nak rasa sedap, kamu masak sayur. Kamu gunakan sos tiram. Memang sedap. Jadi cikgu rasa lapar pula sekarang. Okey, itu mutiara dengan tiram. Okey. Itu teripang. Okey. Ada satu lagi selain daripada teripang. Ada beradik dia juga. Nak tahu apa dia? Gamat. Gamat dengan teripang ni ada beradik. Okey. Cuma beza ni cikgu tak pastilah. Cikgu ni pun tak berapa pandai sangat dalam bab-bab hasil laut ni. Tapi cikgu tahu gamat ni adalah benda lain. Teripang ni adalah benda lain. Kalau tak silap cikgu, teripang ni kecil kot. Gamat ni lebih besar kot. Kalau tak silap cikgu lah. Dan nama ni memang beza lah. Okey. Cikgu nak tanya, siapa yang pernah pegang gamat hidup-hidup? Pernah tak pegang gamat yang hidup-hidup ni? Bukan gamat, bukan minyak gamat tau. Ni gamat yang betul-betul tu pernah pegang? Tak pernah pegang? Okey, cikgu nak tanya kamu. Kamu pernah tak, cikgu rasa tahun lepas kot. Tahun lepas, kamu pernah tak dengar yang viral tu? Cikgu rasa mesti kamu tahu. Yang viral orang guna cold fever tu, orang letak dalam air. Lepas tu orang cakap jadi apa? Babi air kan? Orang cakap kan? Orang panggil dia babi air kan? Pernah buat tak benda tu? Pernah buat kan? Cikgu tak mencarut tu nama dia. Okey. Gamat yang dia macam tu lah. Dia macam cold fever yang kita buat macam tu. Betul, membazir, jangan buat. Kalau nak guna juga, nak buat macam tu, kamu guna cold fever yang kamu dah guna dah. Maksudnya, betul lah kamu demam malam kan, kamu letak dekat dahi. So, lepas tu nak kena buang kan. Cikgu buat macam tu tau. Cikgu demam, so cikgu letak kat dahi. So, cikgu nak try juga. Dah letak kat dahi, lepas tu esok tu kan dia dah kering kan, dia dah kecut, betul tak? Bila badan kita panas kan dia kecut. So, kamu letak dalam air. Kamu tengok jadi apa. Gamat ni dia macam tu lah. Gamat ni dia macam tu, dia besar dan dia menggelikan. Dia menggelikan. So, rasa macam dulu cikgu pernah, masa cikgu dekat Terengganu, ada like pula. Hello. Tu like pula. Hello. Boleh dengar tak? Hello. Okay, Dah, cikgu Amigo. tutup. Okay, tarik. Dah boleh dengar Okey. Hello. Ya. Sekejap. Hello. Boleh dengar cikgu tak? Dah boleh Dengar. Dah dengar dah Okey, very good. Dah boleh dengar. Dia dah hujung-hujung baru dia buat perangai. Okey, tadi cikgu cakap tadi. Cikgu tak habis cakap lagi. Okey, tadi yang cikgu cakap tadi. Okey, gamat tadi. Okey, dulu masa cikgu pergi Terengganu, cikgu pergi masuk dalam air, masuk dalam laut tu. Cikgu pergi diving dekat, pergi scuba dekat laut dekat Terengganu tu. Cikgu jumpa dengan, dengan ni.
Pulau bukan Pulau Perhentian, pulau apa lagi satu? Ada dua, Pulau Perhentian dengan pulau apa lagi satu Cikgu lupa dah nama dia apa. Cikgu rasa Pulau Perhentian tu cikgu pergi Pulau Perhentian. Ya, Pulau Perhentian. So, masa tu nanti dia akan bagi kita pegang gamat tau. Dan masa cikgu pegang tu memang geli. Mula-mula memang geli. Dah lama-lama tu baru okey. Dia mula-mula pegang tu geli tau. Geli gila. Sebab dia lembek. Dia licin. Macam apa dah kita pegang. Kan? Tengok. Yalah, kamu bayangkan kamu pegang ulat bulu yang besar. Boleh bayang tak? Kamu pegang ulat bulu yang besar. Macam tu lah. Cuma ulat bulu ni dia tak licin. Tapi gamat ni licin. Dan gamat ni ada banyak jenis. Dia ada banyak warna. Dia ada warna warna macam pink-pink pun ada. Kuning pun ada juga. Cikgu lupa. Dan warna yang hitam pun ada. Warna putih pun ada. Macam-macam warna dia. Tak pernah pegang. Try lah pegang. Okay. Dan semua barang-barang ini mempunyai nilai yang sangat tinggi kepada pedagang-pedagang. So pedagang-pedagang mereka memang nak sangatkan barang-barang ni. Mereka memang nak sangat barang-barang ni. Okay. Sebab itulah harga dia sangat tinggi, sangat mahal. Okay. Okay. Ulat. Oh, kamu boleh ulat. Kenapa kamu boleh ulat? Cikgu geli dengan ulat. Okay. Seterusnya. Kita ada 2 minit lagi lah. Cikgu nak habiskan tentang pelombongan. Okay. Kamu nak tahu tak? Masyarakat pada zaman dahulu, mereka juga melombong. Melombong apa? Biji timah, biji besi dan emas. Emas boleh lombong Kamu nak tahu tak, emas ni ada banyak dekat sungai. Kamu boleh ambil emas tu dekat sungai. Ada banyak gila emas dekat sungai. Banyak. Tapi sekarang ni dah tak banyak dah. Dulu banyak emas ni. Kamu bayangkan kamu ambil emas tu, kamu jual. Jadi kaya kamu. Kamu jadi tokek emas tau. Kamu boleh jadi tokek emas. Kalah sajat tau. Kamu lagi kaya daripada sajat. Kenal ke sajat siapa? Tak payah kenal lah dia siapa. Okay. Wah, moyang tokek belian lagi kaya. Lagi kaya. Okay, biji timah, biji besi dan juga emas. Okay, so cikgu rasa cikgu akan stop dekat situ dulu. Sebelum lain ni dia lagging lagi, teruk lagi. Okay, so kita nanti cikgu akan upload dalam YouTube. So nanti kamu boleh tengok lah.